Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan teruskan PDPR kita dengan kaedah menganggar luas. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang perimeter. Okey, kita dah belajar tentang perimeter yang mana perimeter ni adalah ukur keliling untuk objek yang tertutup. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menganggar luas. Menganggar dulu kita tak kira, kita buat anggaran sahaja. Jadi ianya tidak akan melibatkan sebarang rumus untuk PDPR hari ini. Okey, so jom kita start. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 231. Okey, di situ awak akan berjumpa dengan subtopik 10.2. Okey, iaitu luas segitiga, segi empat, selari, lelayang dan trapezium. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini adalah kita nak tengok bagaimanakah caranya kita boleh menganggar luas pelbagai bentuk. Okey, so pelbagai bentuk maksudnya kita tak kisah sama ada luas itu bentuknya poligon ataupun apa-apa sahaja bentuk objek yang ada di sekeliling kita, kita akan belajar kaedah menganggar luas objek berkenaan. Okey, ada dua kaedah. Yang pertama, kalau perhatikan di sini, kaedah yang pertama adalah dengan menggunakan grid bersisi satu unit. Grid ni nampak macam familiar. Dia nampak macam kita punya kertas graf. Maksudnya kita boleh gunakan kertas graf untuk kita menganggar luas. Okey, kita letakkan objek berkenaan di atas kertas graf. Kemudian kita trace di sekeliling objek. Kita lakar ataupun kita tekap gambar ataupun garisan di sekeliling objek yang kita nak kenal pasti luas dia tu. Kemudian kita tandakan. Kita nak tanda yang mana? Awak perhatikan di sini. Awak perlu tandakan kotak yang penuh. Satu unit penuh. Maksudnya tandakan kotak yang penuh. Nampak di sini? Semua kotak yang dia tandakan ini adalah kotak yang sepenuhnya ditutupi oleh objek berkenaan. Kotak yang sepenuhnya ditutupi. Ditutupi. Mana-mana lah. So yang tanda right ni, ini. Ini semua awak kena tanda. Awak tanda. Rajanya lah, cikgu highlight satu-satu ya. Awak perlu tandakan. Kemudian apa lagi dia kata? Kalau seandainya kotak berkenaan ditutupi oleh garisan objek itu setengah atau lebih setengah, kita tandakan dengan pangkah. Maksudnya dia nak, macam ni tahu, dia nak awak kirakan grid kotak tu, kotak yang dalam grid, dalam kertas grid berkenaan, dia nak kotak tu mesti syarat dia lebih ataupun sama dengan setengah ataupun nilai dia 1. Yang ni dia bezakan. Yang dia tanda right adalah kotak yang full. Sepenuhnya bentuk segi 4, sepenuhnya 1 unit nilai dia tanda right. Yang besar, maksudnya yang lebih setengah, keluasan kotak itu ataupun lebih besar daripada setengah, itu ditanda dengan pangkah. Tanda dengan pangkah. Dia tanda dengan pangkah bukannya maksud dia tak kira. Dia akan kira sekali, cuma dia nak bezakan. Dia nak bezakan jenis kotak yang ditanda. Yang right ini adalah kotak yang full. Kotak tu komplit duduk dekat dalam kita punya lakaran objek. Sementara yang setengah ni, kotaknya adalah separuh ataupun lebih daripada separuh. So tengok saiz dia, nampak ni. Ini yang ditanda setengah ni. Semuanya yang besar. Yang separuh dan lebih daripada separuh. Awak perhatikan. Nampak tak yang dia tak tanda? Yang dia tak tanda ni, cikgu akan letakkan tanda merah macam ni. Ini dia tak tanda. Sebab dia kurang daripada separuh. Yang ni pun dia tak tanda, kurang daripada separuh. Di kawasan ni pun dia tak tanda ni, kurang daripada separuh. Ni kurang. Mana lagi? Yang ini kurang daripada separuh. Yang ni pun kurang daripada separuh. Semua yang kurang daripada separuh, semuanya dia tak akan kira. Yang kita akan kira kotak yang penuh dan juga kotak yang separuh ataupun lebih besar daripada separuh. Kemudian dah kira, awak dah tanda, awak pun kira lah totalnya berapa. Macam kat sini kan, nampak sini. Dia kira yang sepenuhnya kotak adalah 44 kotak. And then
Yang lebih daripada separuh ataupun separuh, ada lagi 10. Jadi dia tambahkan. Lepas dia tambahkan, okey, dia terus buat anggaran nilai luas iaitu 54 unit kuasa 2. Mesti ada unit kuasa 2. Kuasa 2 ni adalah unit untuk luas. Kita panggil apa kuasa 2 ni? Kita panggil dia sebagai, apa nama dia? Persegi. Okey, unit ini adalah unit persegi. Untuk luas, kita akan pakai unit persegi ataupun nanti bila awak dah buat kiraan luas yang betul-betul, yang pakai rumus, awak akan pakai ukuran cm, meter, kilometer, yang itu kita akan kira. Bila kita dapat nilai luas dia, kita akan panggil dia sebagai sentimeter persegi, meter persegi ataupun kilometer persegi. Untuk yang ini sebabnya menganggar sahaja, jadi nilai setiap kotak tu pun 1 unit. Jadi kita akan tulis dia sebagai 54 unit persegi. Okey, boleh faham tak yang tu? Nanti kita akan buat contoh sebab lepas ni awak kena buat latih diri 10.2a. Awak kena cari objek di luar rumah awak. Kita buat projek lapangan. Okey, projek luar rumah ni hari ni. Okey, yang kedua, kaedah yang kedua. Okay, kaedah ni tak berapa familiar pun sebenarnya. Cikgu sendiri pun jarang pakai kaedah yang ini. Okey, yang mana dia kata awak lukis garis-garis berjarak 1 unit. Okey, berjarak 1 unit. Awak tetapkan jarak 1 unit tu panjang mana dekat pembaris awak. Okey, awak ada pembaris. Ni cikgu keluarkan pembaris cikgu dalam ni. Okey, ni pembaris cikgu. Okey, kalau tengok kat sini pembaris cikgu ni besar betul ni. Dekat sini anggaran 1 unit nampak ni ukuran dia. Lebih, dia separuh daripada 0.5. Okey, sebab cikgu besar kan gambar rajah ni. Cikgu kan tadi kita zoom in kan. So dia macam ni jadi semuanya besar. Okey, awak boleh determine sendiri. Awak boleh anggap 1 unit itu sebagai, okey, contohnya macam ni kan. Awak buat garisan, ada objek dekat atas ni. Okey, contohnya ni objek awak. Kemudian awak nak buat garisan 1 unit. Okey, awak boleh letak pembaris. Okey, awak boleh letak pembaris. Okey. Awak boleh letak pembaris. Okey, kemudian awak ambil garisan yang paling panjang sini. Okey, lepas tu awak boleh buat garisan memanjang contoh sampai sini 1 unit. Mesti sama, mesti sekata dia punya garisan 1 unit dia. Mesti sama besar. Nampak tak? Nampak tak cikgu buat macam mana? Alamak, cikgu buat tergaris macam ni pula. Okey, macam ni contohnya kan. Awak buatlah sampai ke bawah. Awak tariklah sampai ke bawah garisan awak tu. Okey, so kita garis lagi. Nampak tak garisan cikgu? Cantik kan? Sama rata. Walaupun cikgu macam sketch saja. Awak yang buat cikgu ni awak betul-betul tarik pakai pembaris ya. Awak gunakan pembaris. Okey, itulah maksud dia. Dah habis tulisan dah berconteng ni. Okey. Sekarang ni dia kata, okey, garis-garis berjarak 1 unit, maka kita menganggap satu garis sebagai satu segi 4 tepat dengan lebar 1 unit. Kita anggap satu garisan ni, okey, yang ni, satu dalam kurungan ni, kita anggap dia sebagai satu bentuk segi 4 tepat. Okey, satu segi 4 tepat, lebarnya 1 unit. Jadi kita dah kata sini 1 unit kan. Okey, so kita boleh letaklah lebar 1 unit. Kalau tengok sini, setiap satu ni 1 unit, 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 1 unit. Di sini dia tak ambil lah. Dia ambil yang ni garisan yang pertama kan. Okey, jadi yang ni dikira sebagai 1 unit juga. Okey, kemudian apa yang dia buat, sebab kita nak cari luas secara teknikalnya dalam bentuk segi 4 tepat. Kan biasa sebelum ni kita belajar luas, kalau kita nak ukur luas dan kita ada segi 4 tepat, kita akan buat panjang darab lebar. So lebar 1 unit, panjang awak kena ambil pembaris. Awak kena ambil pembaris, awak kira lah dia punya panjang dia. Macam ni cikgu nak pusing gambar cikgu ni Oh, cikgu pun tak reti lah pakai pembaris. Tak boleh nak ukur panjangnya ni Okey, so ni apa? Okey, nanti awak kira lah awak ukur panjang daripada sini. Okey, cikgu tandakan kawasan dia. Panjang ini awak kira berapa cm?
Yang ini awak kira berapa cm. Macam tu. Okey, awak kena kira panjang setiap satu tu berapa cm. Okey, kemudian awak masukkan ke dalam awak punya jadual. Ini jadual dia. Ini garisan yang pertama, garisan kedua, garisan ketiga. Tengok dia ada sampai 9 garisan. Lepas tu setiap satu garisan tu panjang dia ukur menggunakan pembaris dapat 4.4. Okey, kemudian nak cari luas. Kan dia darab dengan lebar dia kan 1 unit kan. So panjang darab lebar. Jadi dia akan dapat teruslah balik. Semua nilai luas. Tambahkan dapatlah luas keseluruhan objek ini. Okey, so ada dua cara. Okey, kita recap balik. Ada dua cara untuk kita mengira ataupun kita menganggar. Ini menganggar maksudnya luas ini bukanlah luas sebenar. Tak tepat pun. Ini adalah anggaran kita. Cara kita menganggar, first kita gunakan grid. Grid lebih mudah. Maksudnya kita pakai kertas graf. Kertas graf dah memang ada grid. Kan, kertas graf dah memang ada grid. Jadi kita pakai kertas graf, kita letak atas kertas graf, kita lakar, kemudian kita kirakan kawasan dalam kertas graf itu yang sepenuhnya ditutupi dengan lakaran. Setiap satu kotak tu ataupun kita boleh kira juga, kita boleh tambahkan juga dengan kawasan yang separuh ataupun lebih daripada separuh yang dilitupi oleh lakaran itu. And then tambahlah semua. Kaedah yang kedua, kita pakai garis-garis berjarak 1 unit. Yang ini awak buat garisan, setiap satu tu awak buat satu garisan, kemudian awak ukur panjang dia. Awak ukur panjang dia. Kemudian daripada panjang dia tu awak dapat dia punya nilai dia. Awak darabkan dengan 1 sebab setiap satu ni lebar dia 1 unit. Darabkan 1 and then tambahkan semua. Untuk kaedah yang kedua ini awak perlu buat jadual. Ni jadual dia. Nampak tak? Nampak tak di ujung ni? Dia tambahkan semua hasil luas yang dia dah dapat. Kemudian terakhir sekali dia dapat 56.4 unit persegi. Jangan panggil unit kuasa 2 ya. Cikgu tak nak dengar satu C panggil unit kuasa 2. Mesti panggil unit persegi. Okey. So jom kita tengok latihan. Apa latihan yang disuruh awak buat dekat sini? Ini dia latihan yang cikgu nak awak buat. Cikgu nak awak keluar rumah, awak ambil beberapa helai daun, ambil selai pun jadilah. Ambil selai daun yang besar. Kemudian awak lakar bentuk daun pada kertas. Awak gunakan anggaran luas dengan kaedah yang sesuai. Maksudnya awak pilih awak nak guna kaedah mana. Kat sini dia kata awak pilih. Tapi cikgu nak awak buat kedua-dua kaedah. Cikgu nak awak guna grid dan cikgu nak awak guna yang garisan segi 4 tepat tu tadi. Cikgu nak awak buat dua-dua. Jadi cikgu akan tunjukkan contoh kepada awak macam mana kaedahnya awak nak selesaikan latihan jadi 10.2a ni. So kita tengok gambar rajah cikgu. Nampak? Ni daun cikgu. Yang tengah-tengah ni daunnya. Yang di atas dengan di bawah ini adalah lakaran. Cikgu dah tekapkan tadi ke atas dengan bawah. Ini cikgu nak tunjuk. Sama kan bentuk dia dengan daun yang sebenar. Nanti awak kata cikgu main lukis-lukis je. So ini adalah daun dia yang sebenar. Ini daun sebenar. Siapa tahu ni daun pokok apa ni? Ini daun pokok ros cikgu dekat luar. Dia jadi mangsa, So ni daun dia. Ini adalah lakaran. Lakaran A, ini lakaran B. So cikgu akan label lakaran A, cikgu akan gunakan kaedah grid. Manakala lakaran B, cikgu akan gunakan kaedah ukur panjang. Cikgu ada yang sebenarnya kat sini. Jadi memandangkan pembaris cikgu dalam open board ni tak berapa berfungsi, maka cikgu akan kira untuk yang panjang tu nanti, panjang persegi cikgu akan gunakan kiraan panjang di kertas ini. Guna cikgu akan catat je lah masuk ke dalam jadual. So jom kita buat, kita gunakan kaedah grid terlebih dahulu. So A kita akan pakai kaedah grid. Jadi fokus kita adalah pada gambar rajah A ini. Cikgu besar kan? Besar-besarnya. Besar tu. Wow. Nampak? Cantik kan nak mengajar. Besar-besar. So yang ini kita akan guna kaedah jebur tulisan kecil. Ini kita akan pakai kaedah grid. Nampak tak? Cikgu punya gambar rajah sekarang ada lakaran di luar. Kemudian di dalam dia banyak kotak-kotak. Setiap satu kotak itu cikgu menggunakan anggaran 1 unit. Jadi setiap satu kotak, satu kotak ini, kita akan nilaikan dia sebagai 1 unit. So sekarang step pertama cikgu akan tanda right untuk semua kotak yang full segi 4. Itu step pertama yang cikgu akan buat. Cikgu akan tanda right. So kita start daripada paling kiri. Ini full. Right. Yang ini penuh kan? Jalan.
Ni full juga. Okey, ni pun sama. Okey, nampak cikgu tanda rajinnya cikgu. Awak pun kena rajin. Dah lah bosan gila ni. Oh, dah macam sisik ikan dah. Okey, so ni tak full, ni full. Cikgu tanda yang full sahaja. Yang tak full cikgu tinggalkan dulu. Ui. Okey, so dah berapa ni? Okey, sini ada 1. Kan nanti cikgu lupa. Sini ada 4. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So sini ada 15. Yang sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So sini ada 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ni tak ada. Okey, so 17 juga. Okay, ni pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, sini ada 18. 1, 2, ya Allah penatnya. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sini ada 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Okey, nampak tak? Bila cikgu buat macam ni, dia mengambil masa yang sangat-sangat lama. Awak tahu tak apa shortcut dia? Awak tahu tak apa shortcut dia cikgu boleh buat? Cikgu boleh gunakan, okey, segi 4 yang lebih besar. Okey, yang ni satu unit yang kecil kan, paling kecil kan. Sebenarnya kalau ikut shortcut, cikgu boleh pakai yang paling besar. Tapi cikgu kena tulis siap-siap lah anggaran dia. Okey, let's say, cikgu rasa sebab very wasting my time, okay, to do this. Okay, so cikgu akan padam. Okay, I will show you the easiest way to do it. Okay, cikgu akan tunjuk kat awak cara yang lebih mudah untuk kita menganggar dia. Okay, tapi ingat apa pun kaedahnya awak nak buat, awak kena mention. Please mention. Okay, awak punya pengiraan, awak ambil berdasarkan apa. Okay. So, tengok sini. Cikgu sekarang akan kira 1 segi 4 yang besar ini. Sebab gambar rajah ni, cikgu besar kan tahu. Kalau ikut saya sebenar, berpinah awak nak tanda. Kau ikut gambar yang sebenar ni, berpinah tau. So, nak mudah. Okay, awak ambil segi 4 yang besar. Okay, yang besar ini, awak kirakan dia sebagai 1 unit. You have to mention this. Awak kena bagi tahu. Kalau tidak, awak dikira sebagai salah. Okay, awak kena bagi tahu. Okay, so cikgu kemaskan sikit lah. Segi 4 cikgu ni buruk lah. Okay, so dia ke sini, ke sini. Okay, jadi sekarang semua segi 4 dengan saiz yang sebegini, cikgu akan kira sebagai 1 unit. So, jom kita kira. Okay, kita set nampak ni besar. 1. Kan senang kau Jordan tu. 2. Mana lagi yang full? 3. Okay, kita pergi sini pula. 4. 5. 6. Okay, lagi. Sini tak full, sabar. 7. 8. 9. 10. 11. Okay, so 11. Okay, jadi yang ini sama dengan 11 unit kuasa 2 ataupun 11 unit persegi. Sebab cikgu kira satu kotak besar 1 unit persegi. Jadi kotak besar cikgu yang full covered dekat dalam gambar rajah ni adalah sebanyak 11 unit. Okay, now kita pergi yang X pula. Okay, X, yang kita akan tanda X adalah yang lebih separuh. Separuh tu macam mana? Maksudnya sama ada dia penuh macam ni. Okay, salah satu. Okay, sama ada yang belah atas ataupun belah bawah dan lebih besar daripada tu. So, kita tengok setiap satu. Tengok yang belah sini. Separuh tak ni? Okay, so ni separuh. So, cikgu tanda X. Yang ni, nampak ni. Ni pun boleh. Ni pun X. Yang ni, nampak separuh tak? Nampak separuh kan? Okay, so ini pun X. Okay, kita pergi yang kedua. Yang ini nampak separuh. Okay, X juga. Di bawah dia tak boleh. Nampak tak? Kecil sangat ruang kat sini. So, kita tak
kirakan dia sebagai X. Okey, kita pergi sini. Ini pun boleh. Ni nampak separuh. Kemudian sini, sini pun kecil. Ni pun kecil. Tengok gambar rajah dia yang full. Nampak bawah ni. Banyak lagi ruang lebih di luar lakaran. So, kita tak boleh kira. Okey, jadi di atas ni pun kita kira sebagai X. Okey, kemudian di sini pun X. Okey, ni pun lebih. Sini pun lebih. Okey, bawah ni kita tak kira sebab terlalu kecil. Okey, ni pun lebih daripada separuh. Untuk sini pun lebih daripada separuh. Di atas dengan bawah ni pun kita tak kira. Okey, sebab dia terlalu kecil. Dia lebih kecil daripada separuh. Okey, so ada berapa X kita? Cikgu buat tadi cikgu tak kira. So, cikgu tu explain kan. So, X cikgu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X cikgu ada 10 unit kuasa 2 ataupun 10 unit persegi. Jadi, cikgu dah betul jawapan dah. Jawapan cikgu. Okey, titik bertindih 3. Cikgu punya anggaran luas. Okey, anggaran luas ni juga luas sebenar sama dengan. Okey, cikgu ada 11 tambah 10. Dapat berapa? 11 tambah 10, 21. So, jawapan dia 21 unit persegi. Itu cikgu punya anggaran luas. Okey, dah siap. Yang pertama. Jadi tak nampak pula. Lopeh buat macam ni jadi tak nampak. Okey, back. Buruk pula tak boleh back Cikgu tulis balik Cantik. Dia tak suka benda-benda tak cantik So ni 21 unit persegi. Dah, jawapan last. Tak buat apa-apa. Dah siap yang pertama. Ini kaedah yang pertama iaitu kaedah grid. Okey, so let's move on. Kita pergi ke gambar rajah di bawah. Okey, kita akan apply kaedah yang kedua. Itu kaedah grid Okey, so kita pergi ke B. B adalah kaedah apa tadi? Garis-garis berjarak 1 unit. Okey, so cikgu tulislah kat situ. Kita besarkan dulu. Bagi full gambar rajah ni kat sini. Okey, so kita kata di sini ini adalah kaedah garis lurus. Garis lurus lebar 1 unit. Panjang nama kaedah lebar 1 unit. Mana 1 unit kuasa 2? Okey, lebar 1 unit. Jadi sekarang ni cikgu akan anggap panjang. Okey, panjang mana yang cikgu akan kira sebagai 1 unit? Panjang yang ini. Awak kena bagi tahu tau. Awak kena bagi tahu panjang yang mana. Okey, cikgu nak kira panjang daripada sini ke sini sebagai 1 unit. Okey, so sekarang cikgu akan buat garisan berdasarkan lebar 1 unit yang cikgu dah tanda ni Okey, so sekarang ni cikgu akan kiranya. Jadi di sini daripada hujung sini ke sini dia akan jadi 1 unit. So ni garisan cikgu yang pertama. 1 unit. Okey, so yang ni yang kedua. Gajin cikgu kau. Ini yang ketiga. Sebenarnya cikgu lupa nak buat turun pemarih. Kau tak boleh je letak marih kat sini. Jadi 1. Okey, lepas tu yang ni. Pakailah kertas graf. Walaupun kita nak buat kiraan untuk panjang 1 unit ni. Sebab lagi senang, nampak tak? Very easy to do when you have graph paper. Okay, so ni lagi 1. Okey, so cikgu akan tandakan setiap satu kawasan yang bentuk nampak macam segi 4 tepat ni kan. Cikgu akan tandakan dia sebagai nombor garisan. Okay, cikgu akan letak nombor garisan. So, ini adalah garisan 1. Ini garisan 2. Ini garisan 3. Sini garisan 4. Sini garisan 5. Sini garisan 6. Okey, lepas tu tadi cikgu dah kata kaedah ini kita kena buat jadual. Betul? Okey, kita kena buat jadual. Jadi, cikgu akan keluarkan jadual dia. Okey, di atas ini adalah garisan. Okey, kemudian cikgu ada 6 garisan. Jadi cikgu akan buat 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so ni garisan pertama, garisan kedua, garisan ketiga, garisan keempat, garisan kelima, garisan keenam. Okey, so hui. Awak buat jadual tu pakailah pembaris. Awak selalu ikut cikgu. Cikgu takkan baris, awak takkan baris. Janganlah macam tu. Okey, so ini adalah dia punya lebar. Cikgu buat lebar dulu. Sebab lebar dia kita dah tahu. Semuanya 1 unit kan. Lebar dia 1 unit. So, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay, lebar dia 1 unit.
Okey. Kejap. Okay, cikgu buat unit sikit sini. Lebar dan kurungan unit. So ini dia punya lebar 1 unit lah. Kemudian dia punya panjang. So panjang cikgu akan ukur. Okey, cikgu akan ukur. Cikgu sebenarnya tak payah ukur pakai pembaris punya ni. Cikgu boleh kira dia punya panjang dia. Okey, mari cikgu ajar macam ni cikgu nak buat. Okay, cikgu boleh terus buat pakai kertas grid. Okey, oleh sebab kita dah kira lebar ini adalah 1 unit, bermaksud kita punya panjang daripada sini ke sini juga adalah 1 unit, betul? Okey, jadi cikgu boleh kira panjang dia. Tengok setiap 5 kotak 1, 2, 3, 4, 5 adalah 1 unit. Cikgu tengok ada berapa kotak cikgu lalu. Okey, so jom kira sama-sama dengan cikgu. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 1 unit. 1, 2, 3, 4, 5. 2 unit. 1, 2, 3, 4. So, 2 point berapa tu? 2 point berapa? Kalau 5 unit, 5 kotak 1 unit, maksudnya setiap satu kotak ni adalah 0.2. 0.2, 0.4 ni basic graph. 0.5, 0.6. Apa cikgu ni? Apa ngagut. Okey. Okey, so sini 0.2. Setiap satu kotak dia bertambahan 0.2 So ni 0.4, 0.6, 0.8. Okey, yang lain atas ni dia akan jadi 1 point sifar lah. Okey, maksudnya tadi cikgu dah ada 2 unit, kemudian ada 4 kotak. Maksudnya nilai cikgu adalah 2.08. Nampak kotak yang keempat 0.8. Okey, so cikgu akan tulis kat situ 2.08. Okey, 2.08 pula. 2 tambah 0.8, so akan dapat 2.8. Okey, kotak yang kedua. Kotak yang kedua, kira kotak yang kedua pula. Berapa panjang garisan yang kedua kita garis ni? Okey, kita buat kaedah yang sama. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nampak tak? Ada 21. Kaedah paling sonang. Mari cikgu cerita. Pakai kalkulator awak. Okey, sebab cikgu kata tadi setiap satu kotak kecil 0.2 kan? 5 yang besar, okey, panjang dia 1 unit. Bila kita pecahkan setiap satu, kita akan dapat 0.2. Tadi kita dapat 21. So, awak darabkan dengan 0.2. Awak akan dapat 4.2. Terus dapat kiraan dia. Okay, kalau awak tak percaya, kita akan kira 55. Okay, kita akan kira 55. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 1 unit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ni lagi 1 unit. Sudah 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ni dah 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? 4. So, tambah lagi 1. 1 adalah 0.2. So, dapat 4.2. Sama. Pandai kan cikgu? Kita kena kreatif buat math ni. So, sini 4.2. Okey, so jom cikgu kira lagi. Cikgu kira lagi untuk yang ketiga pula. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1 unit. Kan tak faham pula kan? Kau ke cikgu main tak darab tu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 2 unit. 1, 2, 3, 4, 5. 3 unit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 4 unit. Okey, baki dia ada berapa kotak ni? 1, 2. 2 lagi. So, 4 unit tadi kan? Okey, 4 unit. 4. Okey, lepas tu ada baki lagi 2. So, baki 2 maksudnya 0.4. So, dia adalah 4.4. Okey, so di sini 4.4. Okey, next. Garisan yang keempat. Rajin cikgu tahu. Kira satu-satu untuk awak. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. So, ni 1 unit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 2 unit. 1, 2, 3, 4, 5. 3 unit. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 4 unit. Tu baki kita ada 1, 2. Okey, so 4 juga, kemudian ada baki 2. Baki 2 0.4. So 4.4 sama. Okey, so 4.4. Okey, 4.4. Okey, next. Lagi 2. Okey, yang kelima. Yang kelima, garisan yang kelima. Okey, kita ada
1, 2, 3, 4, 5. Okey, 1 unit. 1 unit. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. 2 unit. 1, 2, 3, 4, 5. 3 unit. Okey. 1, 2, 3. 3. So tadi 3 unit. Okey, 3 unit. Kemudian ada baki lagi 3. 3, 1, 2, 3. So 3.6. Jadi 3.6 tulis. 3.6. Okey, last. Garisan yang ke-6. Garisan ke-6. Ui, nampak pendek je. Jadi urusan kita lebih mudah. Okey, 1, 2, 3, 4. So bila 4, maksudnya 4 saja. Tak sampai pun 1 unit. So 4, 0.8. Okey, jadi kita tulis di situ 0.8. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat sekarang? Sekarang awak nak kira luas kan? Okey, jadi di bawah ini adalah luas. Nak kira luas, okey, awak darabkan lebar dengan panjang. Darab. Okey, darab. Bila awak darab, nampak tak? Semua ni darab dengan 1. So, apa yang berlaku bila didarab dengan 1? Awak akan dapat balik nilai dia, kan? Okey, so dapatlah balik nilai dia. 2.8, 4.2, 4.4, 4.4, 3.6, 0.8. Okey, so untuk kira luas keseluruhan, tambahkanlah. Mesti buat jalan kerja. Okey, mesti buat jalan kerja. Okey, kesimpulannya, dia punya anggaran luas. Kita buat kat situ. Anggaran luas sama dengan, okey, 2.8 tambah 4.2 tambah 4.4 tambah 4.4 tambah 3.6 tambah 0.8. Sama dengan, okey, 2.8 tambah 4.2 tambah 4.4 tambah 4.4 tambah 3.6 tambah 0.8. Dapat berapa? 20.2. So, kita tulis sini 20.2 kemudian unit per segi. Dah siap. Okey, dah siap. Okey, jadi ini jalan kerja cikgu. Ini jalan kerja cikgu. Sebab ni daun cikgu. Cikgu tak nak awak copy. Cikgu tak nak awak salin macam cikgu. Cikgu nak awak buat sendiri. Awak pergi cari daun dekat luar. Awak tampal pada kertas graf. Okey, kalau tak ada kertas graf, tak apa. Awak tampal dekat kertas biasa. Tampal dekat kertas biasa. Untuk kaedah grid, awak jadikan grid. Awak buat sendiri segi 4 untuk jadikan dia grid. Okey, kalau untuk garis lurus, awak buat sendiri dia punya garis lurus. It's okay kalau tak ada kertas graf. Okay, nanti jangan nak nangis-nangis, minta kat mak, ayah semua nak beli kertas graf. Just use whatever you have at your home. Okay, guna apa saja yang awak ada kat rumah, yang penting awak buat. Okay, yang penting awak buat. Cikgu nak awak buat. Okay, so siapkan. Ini adalah kedua-duanya yang perlu awak buat. Okay, kedua-dua kaedah yang perlu awak buat. Besar lah. Ada kecil sikit. Okay, iaitu kaedah grid dan juga kaedah garis lurus lebar 1 unit. Buat kedua-dua kaedah, kemudian submit kepada cikgu secara online. Screenshot, hantar di personal WhatsApp. Okay, kalau tak boleh, kalau betul-betul tak boleh, so cikgu akan tengok bila awak naik sekolah nanti. Okay, tak boleh terlepas, jangan bertangguh. Sikap bertangguh itu adalah sikap manusia yang rugi. Okay, so itu saja untuk kelas kita hari ini. Kita akan jumpa lagi untuk PDPR kita di minggu hadapan. Okay, bye-bye.